Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi darain. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wal maqalatul khamisatu an Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhahu inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan wa inna minal syughli yakfika ta'atu syughlan wa inna minal ibrah yakfikal mautu ibratan. Kalau ikut kataan Arab bawah pada wa inna minal ibrah tu, yakfikal mautu ibratan tu dia duduk dalam kurungan maksudnya. Dalam terjemahan tu pun cukup buat kamu mati itu sebagai pengajaran, yang tu sepatutnya tebal tu, patutnya di dalam matan. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu an Ali radhiyallahu ta'ala anhu inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan wa inna minasy syughli yakfika ta'atu syughlan wa inna minal ibrah yakfikal mautu ibratan. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, pula ihsan dia semata masih hidupkan kita. Alhamdulillah, dialah yang menghidupkan kita. Tiada siapa yang bersekutu dengan dia dalam menghidup dan memati ini melainkan Allah lah, dialah yang menghidup dan memati. Alhamdulillah kita masih dihidupkan. Limpah kurnia pula ihsan dia, diberi pula hidup dalam keadaan Islam. Limpah kurnia pula ihsan dia lagi, dia mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah, diberikan kita pula tamak halupa untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu yang diperintahkan dia, dan nak pula mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang tercinta. Alhamdulillah, limpah kurnia pula ihsan dia, beri kita kesihatan, keupayaan, kederat, kemampuan, keinginan duduk dalam majlis yang Allah SWT berikan kemuliaan, dan insya-Allah kita nak sama-sama memanfaatkan pertemuan, meneruskan bacaan daripada kitab Irsyadu Nasaih Ibad. Insya-Allah kita dalam bab sulasi, kata dia maqalatul khamisah, maqalah yang kelima. Tengok terjemah asal dia dulu. An Aliin, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kata inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan
Sesungguhnya daripada nikmat dunia itu cukup buat kamu Islam sebagai nikmat. Wa inna minasyughli yakfika ta'atu syughlan. Sesungguhnya daripada sibuk kerja itu cukuplah buat kamu taat itu sebagai sibuk. Wa inna minal ibrah, dan sesungguhnya daripada ambil pengajaran, ambil iktibar, ambil pengajaran nasihat itu, yakfikal mautu ibratan, cukuplah mati itu sebagai pengajaran dan peringatan. Baik, kita masih dalam bab sulasi ni, perkataan maqalah yang kelima dalam bab ni ambil daripada perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Istilah ambil daripada sahabat, perkataan sahabat sendiri tanpa sandarkan dia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau istilah hadis dia dipanggil hadis mauquf. Wa ma adaftahu ila al-ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Itu istilah apa yang kamu nisbahkan pada sahabat. Yang sahabat ni ialah kumpulan manusia yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersemuka dengan dia, beriman dengan Rasulullah, mati dalam keadaan iman. Mereka ni dikenali sebagai sahabat, sahabah. Jadi perkataan daripada sahabah tanpa diangkatkan kata Nabi SAW pernah sabda, dia tak kata macam tu. Memang perkataan dia, perkataan sahabat sendiri, kata-kata dia daripada apa ilham Allah SWT bagi pada dia, kefahaman yang Allah SWT anugerah pada dia yang cakap perkataan ni. Tak didengari Rasulullah cakap macam ni punya rupa perkataan. Kalau terhenti pada sahabat, dia adalah hadis mauquf. Kalau terhenti pada tabi'in, hadis maqta'. Kalau terhenti pada hadis Rasulullah, pada perkataan Rasulullah, yang tu dipanggil hadis marfu'. Jadi ada nama-nama yang berbeza di atas penghujung qaul tu siapa? Siapa? Jadi perkataan ni hadis mauquf lah, faham pasal perkataan Sayyidina Ali. Jadi walaupun bukan perkataan Rasulullah, mahal perkataan ni. Pasal apa mahal ni? Salah seorang daripada sahabat yang jadi khalifah, salah seorang daripada orang yang dijamin ahli syurga, salah seorang daripada ahli perang Badar, salah seorang daripada ahli perang Uhud, salah seorang daripada ahli bai'atul ridwan. Bukan main. Salah seorang daripada khulafa'ur rasyidin, menantu Rasulullah pula. Bukan calon orang dia ni. Baik, riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Kaedah kita juga sebut nama sahabat, disunatkan kita taradhi 'ala sahabah. Maksud taradhi itu sebut radhiyallahu taala anhu. Tu nisbah sebut. Apa maksud sebut tu? Doa. Doa kan mudah-mudahan Allah SWT bagi limpah kuning yang besar pada dia. Itu maksud radhiyallahu taala anhu. Wa karramallahu wajhah, dan mudah-mudahan Allah SWT memuliakan mukanya. Yang ini pun salah satu lagi doa yang didoakan pada Sayyidina Ali, pasal dia berbanding dengan sahabat-sahabat yang dah dewasa yang lain. Sayyidina Ali istimewa dari sudut mula-mula dia beriman dengan Rasulullah tu dalam keadaan dia belum baligh lagi. Dia masih istilahnya suci bersih lagi. Dapat dari Islam dan menerima ajaran Islam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak pernah ada apa-apa perbuatan menyembah berhala ataupun bertaut hati kepada selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan bila baligh saja memang dalam keadaan Islam, iman, takwa, tauhid, sentiasa taat. Apatah lagi jadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui anak yang Rasulullah sayang kasih, iaitulah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha. Baik, perkataan daripada Sayyidina Ali, dia kata inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Sesungguhnya daripada nikmat dunia ni, dalam bab dunia ni kalau kamu nak cari nikmat, cukuplah buat kamu Islam sebagai nikmat. Kalau nak cari nikmat dunia, kalau nisbah cari nikmat dunia, nikmat paling besar Islam. Soal, dapat Islam tak kita? Bukan. Jadi tak dapat harta, tak dapat kereta, tak dapat pangkat, tak ada masalah. Cuma masalah dia macam ni, Islam kita tu, yang kita dapat tu, kita rasa bernilai ke tak rasa bernilai? Situ jawab sendiri ya.
Kalau kita tak rasa bernilai dengan makna aku Islam, sembahyang, tidak puasa, tidak mengaji, tidak baca Quran, tak boleh. Dengan pasal ni bengap masjid pun tak datang. Kalau kena PKP cukup seronok, tak payah pergi sembahyang jemaah dah. Sembahyang jarak. Aku tak payah pergi sembahyang jemaah. Dia suka hak tu. Ya Allah. Yang tu ada masalah. Yang tu ada masalah walaupun dia Islam. Jadi Islam atau maksud kita faham sini, dia bukan Islam nama, Islam keturunan. Tapi Islam di sini dengan mana? Ada perasaan menyerah diri dan ada perasaan berserah diri, ada perasaan menggantungkan diri, rasa berharap diri hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Islam yang dimaksud dalam kaedah-kaedah istilah syarak. Adapun Islam yang kita sedia faham, Islam baka keturunan, Islam tu orang dapat Islam tu pun dia tak rasa yang tu nikmat. Na'udzubillah. Tak lindunglah kita dengan Allah Taala daripada kebodohan yang memuncak sampai macam tu. Sepatutnya Islam adalah nikmat yang paling seronok kita. Pasal kita tak payah cari dapat Islam. Cuma di atas kita kena semak dan muhasabah sikit, adakah Islam yang kita dapat tu kita hargai dia. Istilah hargai Islam tu macam mana? Kau pergi belajar dengan Islam yang dah kau dapat, belajar ambil manfaat secukupnya Islam yang kita dapat sampai kita faham betul-betul apa hakikat Islam itu. Kemana hala tuju Islam tu? Apa dia dan mana beza dengan sebab Islam tu berbanding dengan orang non-muslim, hak kafir tu. Orang yang tu mesti kenal sangat. Dapat ada perasaan, cetusan, semangat, kehalobaan macam tu, yang tu memang Islam ni adalah nikmat paling besar sekali. Kalau kita tak dapat nikmat dunia pun, dapat Islam, boleh serah diri pada Allah Ta'ala, boleh taat apa yang disuruh, boleh tinggal apa yang haram. Jangan. Yang inilah nikmat hidup paling besar sekali. Sekalipun ada orang lain dapat memiliki dunia dan segala isi dia. Jadi semak situ lah. Kalau kita duk rasa Islam yang ada kat kita ni macam tak ada harga, na'udzubillah. Macam mana nak tahu tak ada harga? Kadang-kadang mulut tak pernah sebut, alah Islam aku ni tak, memanglah tak pernah rasa saya pun tak pernah dengar ada orang cakap pelik-pelik gitu. Tapi cara hidup dia seolah-olah macam Islam ni tak bernilai. Bahkan dibenci-benci yang cara hidup Islam, dicemooh-cemoohnya cara hidup Islam, disindir-sindirnya orang-orang yang nakkan Islam, diperli-perlinya, dimomok-momokkannya, diprovokasikan siapa-siapa yang hidup semata-mata untuk cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga ada manusia macam ni. Na'udzubillah. Jadi kaedah kita nisbah dunia ni, kalau nisbah nikmat, cukup nikmat Islam. Satu kita diajar satu ungkapan yang pernah disebut oleh ulama, syukur pada Allah Ta'ala macam ni, alhamdulillah ala ni'matil islami wal iman wa huma afdalun ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Ada ungkapan-ungkapan macam tu. Dia kata apa? Ya Allah, alhamdulillah, segala puji untukmu ya Allah, ala ni'matil iman wa islam, atas nikmat iman, nikmat Islam. Wa huma afdalun ni'am, Islam iman ni adalah seafdal-afdal nikmat. Wa kafa bihima minan ni'mah, dan cukuplah dua nikmat ni sebagai apa-apa nikmat yang lain. Maksudnya tak dapat makan, tak ada masalah, dapat Islam iman. Dekat Islam iman tu macam mana? Contoh, kalau tak dapat duit, orang lain dapat duit, kita tak dapat duit, macam mana? Duit makhluk. Aku besar dalam hidup aku bukan dapat makhluk, tapi aku dapat siapa menciptakan makhluk. Dapat tu maksudnya macam mana? Ada perasaan, ada hubungan, ada contextual antara kita dengan siapa yang menjadi yang kita. Yang tu mahal. Yang tu lebih mahal daripada dunia dan segala isi dia. Yang tu kalau ikut cukup dah. Hidup seharian kita, kalau tak ada kerja apa-apa pun hari ni, tak ada urusan apa nak ambil daripada nikmat dunia, nak turun ke laut lah apa, ada ribut, nak pergi kerja banjir, nak pergi meniaga PKPD contohlah kan, elok-elok kerja ada kena buang, apa seumpama tu lah kan. Tapi kalau ikut nikmat paling besar Islam.
Antara yang juga tunjuk seumpama ni apa dia? Siapa yang boleh jaga sembahyang subuh qabliyah, sunat sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Bukan sembahyang fardu, sembahyang subuh tu. Sunat subuh tu boleh dapat di masjid. Dia adalah lebih baik daripada dunia dan isi dia. Bayang tak? Jadi kalau main subuh tak dapat qabliyah dan tak dapat sunat subuh, dia memang kaedah kita diajar oleh ulama qada sunat subuh. Kalau dah habis waktu, kalau lepas sembahyang subuh masih cerah lagi, masih dalam waktu subuh, buat sembahyang sunat yang asalnya sebelum sunat subuh. Tapi dah tak dan tadi, lepas sembahyang fardu subuh buat sembahyang sunat subuh. Boleh? Boleh. Dalam kaedah kita. Dalam kaedah kita kalau macam subuh tu, walaupun lepas subuh haram sembahyang, tapi haram sembahyang tu kamu mutlak sembahyang. Dia haram sembahyang apa? Sembahyang sunat mutlak aja. Sunat mutlak maknanya sembahyang tanpa sebab. Adapun kita sembahyang sunat subuh yang kita tak dan tadi, macam mana? Boleh. Sembahyang sunat qada, boleh. Sunat nazar, boleh. Sunat tahiyatul masjid, boleh. Sunat wuduk, boleh. Boleh. Yang tak boleh saja-saja sunat, tak boleh. Sikit buat solat. Jadi kalau nikmat dunia cukup Islam sebagai nikmat dunia. Lain tak dapat tahu. Satu kita dapat Islam ni melalui guru. Dapat guru boleh ajar Islam padanah kita. Boleh ajar Islam, ajar iman, ajar ihsan. Dan dia ringkaskan di atas Islam tu, mestilah bersama Islam ada iman, mesti bersama Islam ada ihsan, ada akhlak mulia. Jadi Islam yang dimasukkan yang cukup kita daripada segala nikmat dunia ni, Islam yang full package. Al-Ilam pada al-Islam tu dipanggil Al-Ilam li'ahdi zihni. Al-Ilam maklum pada akal yang kita faham. Islam ni, Islam mana? Islam yang cukup spesifikasi dia. Ada tauhid akidah yang betul dari sunnah wal jamaah, ada fiqh dia betul, dan ada pahaman tasawuf dia yang betul, dia tahu macam mana nak berjalan ke Allah Ta'ala, macam mana nak tarbiyahkan diri, nak tasbih diri, macam mana nak hidup dalam keadaan sentiasa mentakzimkan ilahi, dan tanpa ada syuruk, tanpa ada syirik berlaku setiap hari, dan pastikan hari-hari sebagai ahli tauhid. Tak pernah ada apa-apa perasaan untuk berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam segi sudut taat ataupun zahir ataupun akidahnya. Jadi kalau ikut orang yang memang faham maksudnya Islam ni bukan Islam baka dan keturunan, memang Islam ni adalah nikmat dunia yang paling besar ni. Itu dia kata sebahagian daripada nikmat dunia itu cukup buat kamu Islam sebagai nikmat. Jadi kalau ni sebuah nikmat dunia ni ada dapat Islam cukup. Yang lain tak dapat tak apa. Ayat ni nak menunjukkan besarnya martabat kedudukan Islam. Lebih nilai daripada dunia dan isi dia. Bayang tengok. Hatta sebut gini. Apa dia? Sekalipun Islam tu hanya Islam mualaf. Betul. Islam orang yang masuk Islam pun tak ada kekuatan dia sangat nak masuk Islam. Tapi ada satu benda dia tertarik hati dengan kita. Kita ajar dia nak mengucap kalimah syahadah. Islam tu. Walaupun tak sekuat mana, tapi dengan umum dapat Islam ni satu kebaikan. Dia lebih baik daripada dunia dan isi dia. Satu bagus sangat kalau ada orang buat kerja-kerja untuk mengislamkan orang kafir. Bagus sangat kerja-kerja kalau ada orang boleh buat untuk mengemaskan orang Islam yang dah mengaku Islam. Masuk mengemas apa? Nak ke masjid, nak main menghadiri pengajian, nak boleh buat kerja dakwah, nak usaha untuk ajak orang ramai. Yang kita yang tak mengaji banyak ni, kita ajak orang ramai pergi jumpa Tok Guru. Tok Guru kita jangan panggil orang keluar, sekali dia keluar dia tak mengajar orang madrasah, tutup sekolah. Panggil budak-budak yang tak mengaji tu main pula. Budak-budak mengaji pun tak boleh panggil keluar. Siapa? Dia duduk mengaji ke tak? Siapa nak mengaji? Takkan nak mengajar tiang dengan kapet dengan lampu. Mesti ajar orang. Pelajar-pelajar tak boleh keluar pada masa waktu belajar. Ada cuti panggil orang. Sikit dalam bab-bab macam tu lah. Jadi nak cerita apa? Belajar kita macam mana nak boleh praktik Islam. Macam-macam hal tu, macam-macam cara tu. Ni tengoklah mana peluang yang kita boleh buat. Dan dari sebab ada tuntutan tu, fardu kifayah tu, kita kena cari setiap orang. Bahkan kalau nisbah individu nak selamat, fardu ain atas dia untuk mengenal pasti
atas kita bicara ni, macam mana untuk Allahumma salli kita nak betul-betul Islam kan, serahkan diri kita pada Allah Ta'ala. Serah tu bukan saja serah jiwa, bukan saja serah raga, tapi jiwa raga untuk Allah Ta'ala. Oh ya Allah, lemahnya kita kan bab-bab tu. Baik, jadi kalau ikut nisbah nikmat dunia, cukup Islam sebagai nikmat. Yang kita diajar ikrar tu, raditu billahi rabba, tambah wa bil islami dina, lagi wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, cukuplah aku Allah sebagai Tuhan. Allah cukup untuk aku. Siapa? Dah Allah ilah, orang lain tak ada ilah, orang lain ada, tak ada asal. Takkan Allah Ta'ala nak sia-sia dengan kita. Cuma betul-betul lah kita memang duk buat benda yang tak sia-sia, dan kita pun tak pernah sia-siakan apa yang Allah Ta'ala anugerah kita untuk buat benda sia-sia. Allah Ta'ala memang dia tak pernah sia-sia kan, tapi takut kita pula bila dapat nikmat kita sia-siakan dapat nikmat yang ada kat kita. Alhamdulillah. Tu muhasabah sikit. Baik. Jadi nikmat Islam ni benda besar atas mana? Islam nak jadi Islam macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kata fa inna a'zama ni'amillahi lil 'abdi, sesungguhnya sebesar-besar nikmat Allah bagi hamba adalah ikhrajuhu, tu khabar bagi inna, adalah mengeluarkan akan dia abdi minal adami ilal wujud, daripada tak ada kepada ada. Itu besar sekali ya. Bahkan asal kita boleh ada sini ni apa dia? Adam kepada wujud. Adam tu kan Nabi Adam. Asal kita ni tak ada. Lepas tu sekarang baru ada. Ada pula duk mengaji, ada jumpa Tok Guru, ada kitab, ada pendapatan untuk kita boleh duduk sini. Contoh, macam mana tu? Allah yang beri semua. Kita kadang bukan cari mana pun, kadang tak jumpa. Kalau jumpa pun terjumpa. Bukan dengan apa yang kita nak, pasti jumpa kan? Itu yang puji Allah Ta'ala banyak-banyak lah. Di atas dia bagi kita nikmat Islam, nikmat guru, nikmat mengaji, nikmat boleh faham. Banyaknya nikmat-nikmat yang kita kena syukuri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi paling besar sekali nikmat Allah kat kita apa dia? Keluarkan daripada tak ada kepada ada. 100 tahun dulu mana ada kita? Ni ada, Allah yang ada. Itu yang saya ngajar, saya sebut selalu bab tauhid besar sekali. La ilaha illallah, apa dia? Mula-mula belajar la maujud illallah. Betul, la baqa, la kidam illallah. La baqa illallah. La dah wujud kidam baqa. Siapa ada yang semua sumpama Allah Ta'ala kidam dan baqa? Tentulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mukhalafatuhu lil hawadis. Dan semestilah Allah Ta'ala qiyam bi nafsi. Tentulah dia saja yang menyentuh wahdaniyah. Itu ya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Siap. Jadi benda besar Allah SWT anugerah kat kita, tak ada dia bagi ada. Ni ada ni rasalah banyak-banyak macam ni apa dia? Muncullah kau bagi aku nyawa lagi Allah. Kalau aku mati saat ni macam mana? Allah, maaflah ya Allah, ampunkanlah. Nak simbang banyak pun tak ramak dah siapa. Siapa dia apa nak dah berasa dah kan. Cukup ya Allah ampunkanlah dosa aku di atas kelalaian aku. Hadanallah ila siratal. Baik, Rasulullah lah dia keluarkan manusia ni daripada Allah lah yang keluarkan manusia daripada Adam ila wujud wa ikhrajuhu min zulumatil kufri ila nuril Islam. Dan Allah Taala dialah yang mengeluarkan seorang hamba ni min zulumati kufri, daripada gelapnya kafir, ila nuril Islam, kepada cahaya Islam. Ini pun ada kalang-kalang istiarah apa ni. Apa maksud zulumat kafir? Maksudnya daripada zulumat, antara zulumat ni ialah kafir. Nak bawa kepada cahaya Islam, maksudnya Islam ni benar ni adalah cahaya. Benar ni adalah cahaya. Jadi datangnya Rasulullah, para sahabat buat apa? Nak keluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya.
Itu antara umum maksud Islam tu. Yang sampai semua orang terima Islam. Semua orang kenal Allah, semua orang kenal Rasulullah. Kemudian wa inna minasyughli yakfika ta'atu. Kata dia, sesungguhnya daripada bab sibuk, kalau cerita bab sibuk, yakfika ta'atu syughlan, memadalah akan dikau oleh taat sebagai kesibukan. Ya. Maksudnya kalau nak kira sibuk, sibuk besar sekali, sibuk apa? Sibuk taat perintah Allah Ta'ala. Apa dia taat Allah Ta'ala? Sebut. Khas kita ni apa? Sibuk ngaji. Ngaji adalah ibadat. Bahkan ngaji adalah sebesar-besar ibadat. Dia ada disiplin, dia nak faham tu macam mana pun, itu umum. Kerana al-ilmu qabla amal, ilmu sebelum amal. Sebelum nak amal, buat apa? Ilmu dulu. Al-ilmu dulu. Satu, kita duduk tempat ilmu, duduk melaksanakan untuk diri kita dan untuk orang lain pula boleh lepas dengan sebab kita. Allahumma salli wa sallim ala. Jadi kita dah buat macam tu nama ibadat tu. Tu nama ibadat. Jadi antara ibadat ni untuk ilmu. Antara ibadat tu dengar, ambil fokus apa ilmu nak dia ajar. Antara ibadat tu faham apa yang dia ajar. Dah faham tu pula boleh apply pula dalam kehidupan supaya jadi orang terpelajar. Terpelajar pun terpelajar mengikut kaedah agama, bukan terpelajar mengikut orang-orang universiti tu. Macam universiti marah pula demo nanti macam orang obesity tu. Obesity. Obesity. Bunyi sedap-sedap sikit. Tak salah bunyi universiti, marah dia orang kadang. Oh, apa kami ni hina sangat ke bunyi universiti? Payah juga nak cari bahasa baik sikit. Apa nak cakap? Tolong saya sikit boleh tak? Tahu apa? Obesity, orang university. Orang apa? Orang atas angin. Tu pun dia peribahasanya. Orang atas angin ni alai. Bukan nak Islam mana? Islam pun Islam celum-celam je. Sorry kasar sikit. Orang atas angin faham? Orang kola putih, kola biru ya. Faham? Kola putih apa? Misi bagi kola putih. Biru askar bagi kola biru. Polis bagi kola biru. Apa dia kola putih, kola biru? Pelajar ke? Kola putih, kola biru pelajar. Terpelajar. Oh, kola putih terpelajar. Kola biru pun terpelajar juga. Betul ke? Gurau tak tahu. Tak bisa dengar. Tak ada orang tahu. Saya goreng pun memang anggur semua. Sikit-sikit lah bahasa-bahasa kan. Saya sebut dah kita mengaji macam ni, dia ada bahasa yang nak kena tengok. Ya Allah. Jadi kalau nisbah sibuk, cukup sibuk kita dengan taat. Antara taat mengaji. Antara taat menghafal. Antara taat sembahyang. Antara taat puasa. Tapi taat yang memang besar, taat yang memang hari-hari kita buat, tambah kita duduk pondok ni apa? Mengaji. Mengaji tu apa? Mengaji pula bukan mengaji mendengar. Tapi mengaji dengan tuntut. Bukan mengaji dengan mendengar. Ataupun apatah lagi terdengar, apatah lagi tak mau dengar. Itu kan mengaji. Tapi mengaji dengan tuntut. Macam mana mengaji dengan tuntut? Maksudnya macam mana? Dengar tu. Faham tak saya buat apa? Faham? Buat kenan monyet ke apa tu? Kenan monyet. Kenan faham kenan? Apa saya buat itu? Apa saya buat itu? Saya nak tunjuk apa? Tu, dengar sungguh-sungguh tu nak ambil faham tu. Sahaja saya tunjukkan gerakan macam tu kan. Berbanding dengan orang dengar macam ni. Itu kan tuntut. Antara taat, antara sibuk taat tu, taat mengaji. Kita punya level ni taat mengaji. Sebelum nak taat, tahap lain. Sampai istilahnya mabuk dengan Tuhan. Mabuk dengan Allah Ta'ala. Apa maksud mabuk dengan Allah Ta'ala ni? Allah apa-apa pun ingat Allah saja. Allah, ya Allah. Dengar cerita baik pun Allah. Dengar cerita tak baik pun Allah. Dengar cerita baik Allah apa? Allah. Kau saja bagi nikmat. Tengok cerita tak elok pun, apa dia?
Allah kau sajalah pelihara kami. Tak pernah fikir lain. Dapat je nikmat, puji Allah Ta'ala. Dapat je bala, minta lindung dengan Allah Ta'ala. Itu je kerja dia. Itu dia kerja dia. Cukup kata dia. Untuk nama kita sibuk dengan Islam macam tu. Atau sibuk dengan taat macam tu. Sibuk dengan taat. Jadi taat apa? Sibuk dengan ilmu, sibuk ngapai, baik ngapai Quran, ngaji tajwid, makhraj huruf, semua kan. Ngaji lepas satu ngaji sampai tak ada nak rehat. Sampai demam-demam ni buatnya. Contohlah kan. Tu syughul yang kalau nisbah nak taat, biar sibuk itu. Tu sibukkan anda dengan taat. Khasnya mengaji, menghafal. Lebih-lebih lagi nak ada peperiksaan kan. Memang ada peperiksaan nanti, insya-Allah. Hari Selasa. Tarikh peperiksaan apa? Dia tengok siapa lulus tak lulus tu. Tak lulus, kita sediakan cabai nanti, makan cabai. Ayat je lah kan, saya tak adalah dera orang macam tu. Saja bagi nampak tercabar sikit. Dan bila saya sebut ada peperiksaan, apa? Kalau saya bagi, saya tak bagi tarikh apa, dia terkejut lah sikit kan. Ni dah saya tahu apa nak buat, telaah lah sikit, tengoklah apa kita dah belajar tu kan. Tengok lah, tanya-tanya, sembang-sembang lah muzakarah, kod-kod apa yang nak ditanya tu kena, sedap jawab, best. Soal ngaji, apa yang disoal semua boleh jawab, seronok tak? Tambah kita buka soalan, ada 50 soalan misalnya, buka tu tak jawab gini saja. Memang keedah nak jawab soalan biasa. Dia bukan tengok jawab terus tau. Macam mana? Dia mesti tengok sekali lalu dulu. Ni boleh jawab. Tengok mana boleh. Alhamdulillah ya Allah. Semua aku boleh jawab ni. Macam mana? Seronok. Kalau buka. Pergi keruh. Satu tak boleh jawab. Itu ada petanda-tanda baik tu. Petanda baik. Petanda baik. Faham lah tu bahasa terbalik. Cukup. Tak membibian lah. Jadi kalau nak sibuk, taat dengan ibadat. Antara ibadat tu mengaji. Nak fokus situ. Dalam konteks kita pondok ni, antara taat tu mengaji. Nak taat semayang, tak rajin semayang. Betul tak? Rajin tak qobliyah ba'diyah? Kadang saya duduk tegur tu, kadang saya tengok ada, memang tak ada perubahan. Saya pun mungkin terlalu cepat sangat mengharapkan perubahan kan. Duduk semayang qobliyah isyak maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isyak, ba'diyah isyak tu pun saya dah tengok macam tak ada perubahan lagi. Masih macam dah jamin ahli syurga. Macam dah jamin ahli syurga. Hampa tak faham sudah saya cakap apa tu kan. Macam dah jamin ahli syurga. Tak tahu macam dah macam jamin ahli syurga. Jangan tu. Kena ajar diri kita untuk taat. Bila lagi nak ajar? Kalau muda-muda tak ajar taat, tua-tua agak-agak boleh taat je. Dengar elok saya sebut ni. Bukan senang. Bab tu dia bab latihan tau, bab jiwa lah. Bab kita punya sensitivity. Kalau kecil-kecil pun tak sensitif, tua-tua agak-agak sensitif tak? Tu semua tu kena sembang tu. Tengok hati dia elok. Kena ada satu orang kata didikan, satu moral kat situ. Apa dia? Orang tu pun main sunat. Takkan aku tak main sunat. Orang kampung pun main sunat. Takkan kita orang ngaji pondok tak main sunat? Contoh kan. Orang kampung pun boleh baca Quran. Takkan kita tajwid pun tak tahu? Orang kampung pun ada hafal surah Waqiah. Orang kampung pun ada lepas isyak baca surah Al-Muluk. Baca pagi-pagi dah baca surah Waqiah. Kita apa benda tak baca ni, zikir pun tak ada ni. Jangan buat malu orang pondok ni. Contohlah kan. Patutnya macam tu kata. Kita mesti cari jalan untuk sibuk. Jadi sibuk taat cukup. Jadi antara taat tu yang dalam konteks kita mengaji, menghafal, buat catatan, salin balik, tulis semula ataupun tulis untuk mengaji. Makna semak balik, tanya pula kawan, rujuk, muzakarah. Lepas tu ada masalah tak boleh selesai, soal jawab tengok antara kita dulu, tengok faham macam mana, sama tak sama. Agak pening, jumpa kamu hidup yang ada.
Itu kaedah nak sibuk. Kaedah sibuk. Pelajar ni sepatutnya itu sibuk dia. Sepatutnya tak boleh sibuk lain. Kali saya sebut. Pelajar sepatutnya itu sempat sibuk dia. Dia tak sibuk tak lain. Kalau ada pun nampak macam benda lain, nampak je macam benda lain. Rupanya masing-masing duk sibuk dengan apa sepatutnya dia duk sibuk. Allah. Buat misal ta'at kan. Antara ta'at ni mengaji kitab beli banyak-banyak, tebal. Oh tu macam mana antara adab jaga kitab, letak tempat elok-elok kan. Jangan siapa-siapa. Nak letak kunci atas kitab pun, ulama kata yang tu buruk adab. Takkan kitab sepah rata-rata kat dapur ada, bawah meja ada, dengan habuk nanti cicak dengan apa? Terkelepet-kelepet sana, kelepet-kelepet sini. Kelepet faham kelepet. Kitab ni, saya dulu kan kata kitab, buku tulis ni, buku tulis. Kalau sekolah rendah, buku yang paling banyak saya kalau sekolah rendah buku matematik lah. Setahun sampai 3 buah buku habis. Ni kalau buku ni terkelepet ni adalah sikit kan. Terkelepet sikit macam ni. Ada orang terkelepet semua kitab dia, buku dia semua terkelepet, kelepet dah, kelepet. Terlipat ni. Orang putih tahu tak dia panggil apa tu? Siapa tahu? Saya pernah kena tegur orang cikgu tu. Dog ears. Dia kata ni telinga anjing. Orang putih panggil telinga anjing tu. Dia bukanlah anjing. Anjing bukan lazah. Dia buat bodoh itu. Ni bahasa lah. Don't left dog ears at your book. Jangan bagi dia telinga anjing buka buku kau. Apa maksud? Kau malas buku kau sampai terlipat macam tu pun kau tak peduli. Nah deh. Macam tu lah bahasa dia. Allah. Tengoklah. Nak sebut dah kata sibuk tu. Jadi sibuk kita tu lah. Buku, tulis, kutek, nota, soal jawab. Apa yang kita belajar tu semua hadam. Itu saya tak ajar belajar. Saya tak masuk lagi peraid. Bunyi nak baca. Tak lagi lah. Memang akan baca ni. Ni nak baca falak apa, arut, kopiah, banyak tu. Nak banyak macam mana kalau apa yang ada pun yang tu pun tak dihadam, tak dikutip. Sikit-sikit saya sebut gitu. Siap? Jadi asal nak sebut, kalau kita dah ada, asal saya nak sebut ialah ta'at kita mengaji, beli kitab kan. Dah kita kitab, beli kitab banyak-banyak, takkan nak letak atas lantai. Nak buat macam mana? Apa sibuk kita pula? Kakak saya nak cakap apa? Sibuk apa? Sibuk buat rak. Cari papan. Tak ada cari macam mana? Beli. Dah beli papan, nak buat apa? Nak kena gaji. Beli ke gaji? Beli paku. Beli sesiku. Tak pandai bertukang, belajar bertukang. Buat apa? Faham saya cakap apa? Saya nak cakap apa? Pasal sayang tak kat kitab. Sayang tak ilmu hak mengaji. Boleh buang kata-kata. Hampa saya tak tahu lah. Saya sayang buku-buku saya. Kitab-kitab, tambah kitab saya mengaji yang berdobit tu. Saya sayang sungguh tu. Semua ada kitab saya yang mengaji. Kitab yang dah ada sejarah terbakar pun ada. Baca kitab ni, kalau duduk, ada pasal pondok lilin tak ada masalah kan. Duduk. Tapi kadang-kadang lilin letih sikit kan. Ubuh lilin kat belakang bawah ni kan. Sambil tu baring, baca kitab gitu. Bila baca kitab tu ada time macam mana? Kitab baca kita. Kitab kau atas, lilin. Terbakar, nanti saya tunjuk. Nanti saya jumpa, saya tunjuk gambar. Tak terbakar lah banyak, tapi ada kesan terbakar tu. Pasal apa? Sejarah. Apa? Nak cerita kitab tu sayang. Nampak kitab kita duk dobit satu. Sayang tu. Nak cerita apa? Ni buat tak endah ya. Mana kitab? Entah kitab tu mana. Ni tak cuti esok. Kitab buah mana? Lupa lah. Satu apa kemas elok-elok nanti. Letak dalam kotak ke apa ke. Kemas elok-elok. Jangan esok cari kitab pergi beli lain pula. Apa tu tak mengaji kamu. Maksudnya kau tak ada sibuk dengan apa nak sibuk. Asal nak sebut
Sibuk taat tu antaranya mengaji tu berkitab tu dia sibuk cari rak, papan, tak pun beli ya. Budak-budak pun Shopee, handset tak ada. Boleh ya cari, tak apa sound ni, tolong cari satu rak ni harga berapa ni nak telefon mak saya. Kitab bersepah ni tak boleh, saya sakit hati tengok kitab saya duduk atas lantai ni. Saya nak meja, saya nak ni berapa, supaya sayang dengan khazanah tu yang kita duk mengaji tu. Taat juga tu nama dia. Boleh faham saya sebut apa ni? Saya duk syarah apa ni? Bukan taat tu nanti ibadat mengaji je, tak? Antara taat tu tu apa dia taat? Kitab yang kita pakai, nak simpan dia, nak letak macam mana, adab kita, sayang kita, nak cermat dia. Beli kitab pun semua berbalut. Kitab saya yang saya dulu lah ni ya, kok malas sikit. Kitab saya dulu saya beli semua berbalut kitab saya. Saya habiskan duit beratus-ratus ringgit untuk beli plastik balut kitab saya. Beratus-ratus ringgit, ribu dak lagi lah. Tapi kalau beli rak ni, rak saya beribu-ribu lah. Saya beli rak, saya tahu rak Allah, kerana matang mahal 300-400. Rupanya rak dia jadi rak room. Faham tak? Ni lekang ni, softwood. Bubuh kitab geng, patah lah. Saya beli papan lantai tu, yang tu saya buat rak. Beli ke gaji, siku, belajar bertukang, susun. Tu, dia corner kat ni, sengit macam mana nak bagi lurus. Sampai pandai bertukang. Boleh lah, tukang kayu pandai, tukang simen tak pandai. Kayu boleh lah, bodoh-bodoh. Untuk kita nak pakai lah. Orang suruh buat perabot, minta maaf. Tu pun ada orang saya suruh saya buat perabot. Apa nak buat macam ni, boleh buat tapi take time lah kan. Pula tu kena alat kemas kan. Ada alat best. Dulu pun saya bukan ada alat. Dulu saya pakai parang kan, saya bertukang. Hammer pun parang, potong pun parang. Nak kertas pasir pun parang. Apa nak sebut ni, nak cerita taat tu, nak jalan taat tu. Nanti nampak sibuk je, sibuk dunia tak? Sibuk kita nak taat siapa? Kitab yang kita pakai. Bunyi sibuk tu, sibuk situ. Dan dia kata fata'atullahi a'zamul ishtighali. Kata dia taat pada Allah Ta'ala adalah sebesar-besar kesibukan. Sibuk paling besar adalah taat. Tu sibukkan diri kita kan taat. Ngapal, ngulang, tu taat. Tu taat bukan nanti semayang je. Siap. Kemudian wa inna minal ibrah ay izzati ataupun izzati wa innal ibra wa innal izzati yakfikal mautu ibratan. Kata dia sesungguhnya kalau iktibar ni, kalau nisbah nak ambil iktibar, nak ambil pengajaran, cukup buat kamu mati itu sebagai pengajaran. Mati cukup untuk jadi pengajaran kat kita. Panjang umur nanti kita jumpa nanti. Saya tak ingat bab apa. Disebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali juga. Yang ada cincin mereka masing-masing. Yang tu bab 4-4 kot nanti jumpa insya-Allah. Bab rubai. Apa dia? Sayyidina Abu Bakar cincin dia tulis apa? Sayyidina Umar cincin dia tulis apa? Sayyidina Uthman cincin dia tulis apa? Sayyidina Ali di cincin dia tulis apa? Cincin kan dia ada istilahnya batu lah kan. Habis orang dulu bukan kira batu, dia ada tulis sesuatu lah itu. Dia bukan kira batu. Kalau Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar dia ada tulisan situ. Dan sunatnya tulisan ni bukan tulisan kat sini, kat dalam. Saya tak pakai cincin ni. Buat apa? Sayyidina Umar, saya ingat Sayyidina Umar je, hal lain tak ingat. Bab mati tu, dia kata kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Dia tulis tu. Tulisan dia mesti tulis dalam bentuk khat lah kan. Tulis panjang tu mana nak muatnya? Tulis. Ada seni kaligrafi yang ada kat situ. Tulis kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Angkat tangannya, cukup mati sebagai peringatan. Jadi kalau nak ambil pengajaran, mati sebagai pengajaran. Tengok dia gelak tu. Mati. Alamak. Tak mau gelak kau buat. Apa kita jumpa semalam bahasa apa? Buruk mak ye. Jadi buruk mak ye tu. Sat lagi mati tengah jadi buruk mak ye, tak mau. Buruk mak ye. Bahasa tu pelik sikit, ada orang tak bisa dengar.
berukmak ya. Macam kena belacan apa adik tu lah kan. Dia buat hingar bangar untuk buat macam tu mati. Oi, tak mau lah macam tu. Mati. Cukup mati sebagai pengajaran. Nak ambil barang orang, tengah-tengah ambil barang tu mati. Ui, mati tengah ambil barang orang. Tak nak. Cukup. Pasal mati bila-bila ni mati. Ada orang tengah wawancara TV. Apa khabar? Sahabat alhamdulillah baik ni saya. Gebung tumbang. Ada? TV3 ke apa ni? Wawancara apa lah? Pelajaran cerita apa tu? Tengah wawancara. Saya tengok siapa dia, tak kenal pun siapa dia. Saya bukan kenal artis-artis siapa pun dia. Pakai topi, gitu. Ada dua orang wawancara, tengah dia buat rakaman ni. Tengah rakaman kelas, rakaman kata tengah rakaman. Sembang-sembang, boom. Oh lepas booster 3 hari. Boom, jatuh. Mapo. Nak cerita apa tu? Mati boleh jadi terkejut itu. Kena booster mati, tak kena booster tak mati ke? Tidak juga. Tapi janganlah mati pasal booster. Konon nak sihat. Rupanya itulah malapetaka. Kan? Baik, fainal mauta kata dia akbarul mawa'iz linnas, kerana bahasanya mati dia adalah sebesar-besar nasihat dan pengajaran bagi manusia. Satu, bagus orang rumah dekat kubur. Siapa? Hari-hari. Tapi masalahnya dia hanya nampak kubur. Dia tak nampak alam kubur. Itu masalah. Hari-hari tengok kubur dia bangli kat. Kubur. Aku duk kali kubur hari-hari kata dia. Itu masalah tu. Dia bukan masalah tengok kubur tu. Macam mana? Dia alami alam kubur. Saya ngaji ada guru ajar apa? Nak tidur hari-hari, bayangan kita ni, nak pejam mata tu, bayangan kita ni dah mati. Orang sedang uruskan kita sekarang duduk atas katil, kena tutup dengan kain, dan sekarang lagi dia nak mandi yang kita. Bayang nak kita duduk kena mandi, sucikan badan kita. Kita dah kena mati. Bayang tidur tu, bismillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Mati tu dia ingat mati. Nak tidur tu dia ingat mati. Bangun pun, aku tak mati lagi punya. Alhamdulillah. Ada orang ajar macam tu. Maksudnya ada orang yang tiap-tiap malam dia tidur dia ingat mati. Mati tu jadi pengenalan kat dia. Untuk nak mati macam mana? Taubat siap, ya Allah. Mana yang dia ada buat salah bagi malam tu, dia tak boleh duduk diam. Kalau ada buat salah pun salah dengan Allah Ta'ala, ada dia bergantung hati selain pada Allah Ta'ala, buat apa? Istighfar cukup. Astagfirullah, ya Allah ampunkanlah aku. Aku banyak bergantung, aku duk rasa makanan, ubat, matahari, duk rasa ke makhluk banyak hari ni, ya Allah. Tak terasa hati kemu sikit pun, ampunkanlah aku ya Allah. Astagfirullah Rabbi min kulli dzambin wa khati'atin wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu. Dia sajalah ilah, hak lain bukan ilah. Bila Allah ilah, aku tak gantung ke dia, tapi aku duk rasa lega, duit banyak hari ni, makan banyak hari ni, aku tak rasa pun Allah yang bagi rezeki. Astagfirullah. Cukup. Mati kalau kadang macam tu, Masya Allah. Mati dia boleh jadi nasihat. Tapi itulah, kadang dengar ngaji boleh dengar, tapi nak buat bukan senang. Satu, ada Allah yang banyak minta, ya Allah berilah kami petunjuk untuk dapat benda-benda macam tu. Pasal apa? Kadang dengar boleh dengar, faham boleh faham, nak buat tu susah. Ada Allah. Selesai situ. Kemudian wal maqalatu sadisatu an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Situ dulu. Ada program lah sikit nanti lepas isyak nanti. Saya nak kena awal sikit. Situ dulu. Sambung nanti insya-Allah. Jadi pelajaran hari ini nak ambil apa? Nisbah nikmat, dapat Islam, boleh serah diri ke Allah Ta'ala, pergantungan diri ke Allah Ta'ala, ada Islam, ada iman, ada ihsan, jadi ada tauhid. Nak sibuk bertaat. Kita dalam kita mengaji, menghafal, mengulang.
Agak-agak belagak kan nak buat benda pelik-pelik, ingat kau boleh mati bila-bila masa. Itu tempat-tempat yang kita nak jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana biduni hidayatika. Kama nawwartal arda min nur syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.